بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berbahagia pengurusi yang saya hormati, pimpinan-pimpinan muafakat, tetamu dan rasmi kita, Timbalan Ketua Pengarah JAKIM, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi kesempatan untuk menjalankan tanggungjawab, dan saya ucapkan terima kasih kepada muafakat kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk membincangkan permasalahan siasat syariah dalam seminar yang penuh bermakna ini. Pertama sekali, persoalan dakwah sebenarnya, persoalan siasat syariah sebenarnya persoalan yang berkaitan dengan kuasa, dikuasai, dan juga perjuangan untuk berkuasa ini lahir sejak lahirnya Islam. Adanya Islam, munculnya Islam, maka ia berhadapan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kuasa. Walaupun ilmu siasat syariah ini dibandingkan dengan ilmu-ilmu Islam yang lain datang agak terkemudian, tetapi persoalan-persoalannya telah pun dibincangkan di dalam ilmu usuluddin dan dikaitkan dengan soal-soal yang berkaitan dengan akidah. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya siasat syariah itu di dalam kehidupan umat. Dan sebenarnya persoalan siasat ini ataupun hal-hal yang berkaitan dengan perjuangan mendapatkan kuasa, berhadapan dengan persoalan-persoalan kuasa ini adalah sebahagian daripada dakwah Islamiah itu sendiri. Dengan lain perkataan, bahawa ia berkhidmat untuk dakwah. Cari kuasa bukan semata-mata untuk berkuasa, tetapi ialah untuk melaksanakan matlamat dan tujuan dakwah. Dan Islam diturunkan dengan instrumen yang penting, iaitu dakwah. Tanpa dakwah maka Islam tidak berkembang. Dan oleh yang demikian maka siasat itu adalah satu instrumen untuk menghayati dakwah, untuk mengembangkan dakwah, instrumen dan kekuatan yang begitu penting. Sebab itu maka apa yang harus dipahami oleh kita ialah bahawa yang hendak kita perkatakan, yang hendak kita perjuangkan ialah politik dakwah, ya, politik dakwah. Perjuangan politik kita ialah politik dakwah, bukan dakwah politik, ya. Politik dakwah artinya bahawa dakwah adalah instrumen kekuatan bagi menegakkan dakwah. Tapi dakwah politik ialah menggunakan dakwah sebagai alat untuk mendapat kuasa semata-mata, iaitu untuk mendapatkan kuasa politik semata-mata. Itu sangat berbeza, ya. Dan sumber daripada siasat syariah ini ialah
sebagaimana yang kita ketahui ialah daripada Al-Quran dan Sunnah, dan juga daripada pengalaman-pengalaman politik yang dilalui oleh umat Islam di dalam sejarahnya. Daripada panduan-panduan Al-Quran dan Sunnah serta pengalaman-pengalaman politik yang dilalui oleh umat Islam, maka ulama-ulama merumuskan teori-teori politik yang kemudiannya ia adalah menjadi panduan dalam menegakkan siasat itu sendiri. Dan saya buat contoh sini beberapa tauladan daripada politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu penting. Semuanya adalah untuk dakwah. Pertama sekali ialah politik hijrah. Ya, politik hijrah ini dilakukan sejak daripada awal. Bagaimana Rasulullah mengambil keputusan untuk menghijrahkan sebahagian daripada umat Islam ke Habasyah, dan kemudian Rasulullah sendiri berhijrah ke Madinah. Ini adalah langkah-langkah politik yang begitu penting, dan saya merasakan bahawa ia juga merupakan siasat yang mempunyai peranan sehingga ke hari ini. Ya. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabdanya selepas daripada kemenangan perang Fathu Makkah, la hijrata ba'da al-yaum walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah selepas ini melainkan jihad dan juga niat. Ya. Itu Rasulullah menyebut seolah-olahnya siasat hijrah ini sudah tamat, tetapi sebenarnya tidak tamat, karena kita harus bezakan, ya, harus bezakan bahawa penghijrahan dilakukan di saat Islam tidak kukuh, lemah, dalam keadaan lemah. Apabila Islam berada di tempat menguasai yang kuat, maka tidak ada hijrah lagi, tapi jihadun wa niyyah. Dan kita sekarang sebenarnya berada di tempat yang lemah, maka proses hijrah itu juga penting di dalam politik negara, ya, politik kita umat Islam seluruhnya. Penghijrahan orang-orang Islam ke Amerika, penghijrahan orang Islam ke Perancis, ke mana, itu adalah suatu siasat, satu kepentingan. Waktu kita lemah, kita berhijrah mengembangkan Islam di tempat di mana kita berada. Jadi itu satu daripada teladan Rasulullah yang cukup penting. Yang kedua, siasat Rasulullah yang itu siasat tahaluf. Ya? Siasat tahaluf. Siasat tahaluf Rasulullah SAW, iaitu tahaluf berada di tempat yang kuat, bukan tempat yang lemah duk ikut orang. Ya? Bukan jadi pak turut orang, tapi peringkat tahaluf yang menentukan. Dan ini kita berada di tempat yang menentukan. Sebab itu tahaluf Rasulullah, apa-apa juga permasalahan yang berkaitan dengan undang dirojokkan kepada Rasulullah. Ya, ini bukan dirujuk pada orang musyrikin munafikin. Tapi sekarang ni kita rujuk pada orang munafikin musyrikin ni apa ni? Ya? Nah, itu yang saya beberapa contoh Rasulullah, saya tak mau panjanglah dari segitu, ya. Kemudian begitu juga siasat yang diambil oleh Sayyidina Abu Bakar, para salafus salih kita, ya, terus berdasarkan asasnya ialah dakwah. Asasnya ialah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ya, Allah mengutus rasulnya dengan agama yang benar supaya untuk memenangkannya, untuk dominan ke atas semua sistem, liyuzhirahu 'ala ad-din kulli. Ya. Ini yang siasat yang dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar dan salafus salih pada umumnya. Itu siasat mengambil tindakan politik memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat dan orang murtad, ya, untuk menjaga wahdah, perpaduan di kalangan umat Islam, sehingga mengambil tindakan yang sedemikian. Dan seterusnya
saya bawa pada selepas itu daripada kita sama-sama tahu dalam sejarah, iaitu berlaku krisis politik. Berlaku krisis politik sejak daripada perang Jamal dan perang Siffin, maka berlaku krisis politik yang sangat menentukan dalam masyarakat Islam, dan ini adalah suatu yang menyedihkan. Tapi beberapa kesilapan telah dilakukan, tetapi kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah cukup berhati-hati dalam hal ini, bukan nak menghukum tapi menginsafi sebagaimana yang, dan kita mengambil iktibar dan sebagaimana yang dipandukan oleh Al-Quran dalam hal ini. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan pula kita terjebak dalam faham-faham yang lain yang kutuk para sahabat dan sebagainya. Ya, kita belajar daripada kesilapan mereka, tetapi sikap kita masih tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya, itu adalah umat yang dahulu, apa yang mereka lakukan mereka dapat, dan kita tak ditanya. Tak usahlah kita duk bincang hal itu, sampai tinggal persoalan lain bergaduh sama kita pasal duk bincang pasal itu, padahal kita di akhirat tak ditanya pun tentang perbuatan mereka. Jadi itu sikap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga kita kesayangan kita kepada mereka sebagaimana kesayangan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah maka kita berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengampuni dosa-dosa rakan-rakan kita, ikhwah kita, sahabat-sahabat kita yang terdahulu, supaya dan jangan ada apa-apa kegelisahan, gelisah di hati kita mengenai mereka. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sikap kita terhadap mereka, walaupun kita terus mengambil iktibar daripada mereka. Dan keruntuhan berlaku selepas itu tetapi kita dapati krisis politik itu tidak pula mengganggu tentang kemarahan Islam. Ya, berhadapan dengan krisis politik, tetapi dari segi ketamadunan Islam itu tetap berkembang. Peranan para ulama, bukan semua sahabat yang terlibat dalam politik, mereka meneruskan dakwah. Macam Bilal bin Rabah tak terlibat dalam politik pun, tapi terus menjalankan dakwah, mengembangkan Islam. Para sahabat-sahabat Rasulullah yang dihantar ke negara-negara lain, wilayah lain yang ditakluki oleh Islam, meneruskan usaha mereka membina ketamadunan Islam itu dan mengumpulkan semua, mengembangkan ilmu-ilmu yang telah diajar kepada oleh mereka kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi krisis politik ini lama kelamaan juga memberi kesan kepada krisis ilmu pengetahuan juga, iaitu kurun-kurun yang kelima Hijrah misalnya, yang ini dihuraikan dengan begitu jelas oleh Imam Al-Ghazali mengenai bagaimana krisis ilmu pengetahuan yang berlaku, yang akhirnya menyebabkan berlaku pula krisis ketamadunan dalam dunia Islam. Dan semua pengalaman-pengalaman ini dikumpulkan oleh para ulama, dan bukan semua ulama yang terlibat dalam, ada ulama yang terlibat dalam politik seperti Sa'id bin Jubair misalnya, terlibat dalam politik melawan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dan dia dibunuh, ya. Tetapi banyak ulama-ulama yang mengambil sikap mengembangkan tamadun Islam, membina ilmu pengetahuan dan meninggalkan begitu besar perbendaharaan ilmu kepada kita. Dan mereka ini menulis bukan saja perlibatan mereka dalam memberi panduan, memberi nasihat, memberi asas-asas politik kepada pemimpin-pemimpin, menasihati pemimpin-pemimpin dan sebagainya. Dan kita dapati bahawa mereka telah meninggalkan kepada kita perbendaharaan ilmu di dalam bidang siasat san'iyah yang begitu banyak, ya. Yang saya sebut sendiri di antara mereka ialah
seperti Al-Mawardi yang termasyhur, ya. Banyak buku-buku dia, tak payah saya sebut satu-satu. Dalam muka 14 ini ada terangkan di antara buku-buku mereka, sebahagian daripada buku-buku mereka yang menyentuh tentang soal-soal yang berkaitan dengan siasat syariah yang menjadi panduan kepada umat Islam, dan mereka sentiasa berusaha untuk mengislahkan masyarakat Islam dan umat Islam. Dan beberapa persoalan yang dibincangkan oleh mereka sejak dahulu, tapi bincang sampai lah ni tak selesai. Berapa lama dah dulu dah selesai dah, yang kita sekarang pula tak selesai. Patutnya kalau kita padu pada pandangan mereka, dah selesai dah isu negara Islam. Sampai sekarang apa negara Islam kita duk bincang ni, padahal orang bincang lama dah selesai dah masalah tu. Pasal kita suka bincang. Orang kita zaman cara berfikir kita, bincang, cari masalah, bincang-bincang, selesai masalah tu simpan, kemudian cari pula, bergaduh pula, gaduh-gaduh, selesai simpan, bukan nak tegak kan. Yang ni jadi masalah. Dan mereka telah membincangkan soal isu negara Islam, dan mereka juga bincang soal perbankan. Mula timbul perbankan itu masa berlaku krisis politik, dan mula dah timbul perbankan, dan mereka membincangkan tentang soal perbankan dan sebagainya. Dan saya ada sebut di situ, ya, tentang bangkang macam mana yang boleh, bangkang macam mana yang tak boleh. Memang ada di sana ada 3 madrasah perbankan: Madrasatul Sabr, Madrasatul Saurah, wa Madrasatul Tamakkun. Madrasah Saurah, bangkit menentang, Mesir Sa'id bin Jubair misalnya, Saurah. Yang kedua ialah Madrasah As-Sabr, dan ketiga ialah Madrasah At-Tamakkun. Kebanyakan daripada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil pendirian As-Sabr. Kalau kita lihat dalam berdasarkan kepada keterangan hadis Rasulullah SAW, mereka mengambil pendirian As-Sabr, dan sebahagian daripada mereka berpendapat bahawa mengambil pendirian At-Tamakkun. Makna kalau kita betul-betul boleh berontak, melawan dan terus menguasai, maka itu ada dibolehkan. Tetapi kalau dah tak larat, tak usah, tak mampu, nampak ada kalah, nampak ada tak boleh, nak menentang kezaliman dan sebagainya, jangan kita buat, kerana itu merosakkan umat Islam. Kita boleh bincanglah perkara ini, ya. Kemudian mereka juga membincangkan soal, selain daripada perbankan ni, mereka juga membincangkan soal proses membuat keputusan dan membuat keputusan. Sama ada keputusan yang mereka, sama ada syura, dan sama ada juga pemerintah tertinggi boleh mengambil keputusan sendiri dalam hal yang penting dalam masyarakat Islam, dalam keputusan politik. Ini juga telah dibincangkan oleh mereka tentang hal ini, dan saya mengambil kesimpulan bahawa dalam hal-hal menentukan keduniaan yang tidak ada jelas petunjuk daripada Al-Quran dan Sunnah, mereka bersyurah dan binding dalam kes-kes seperti ini. Tetapi pemimpin tertinggi juga boleh mengambil keputusan jika sekiranya masalah yang mempunyai hujah yang kuat daripada Al-Quran dan Sunnah, maka dia boleh mengambil keputusan walaupun tanpa sokongan, tanpa persetujuan daripada yang lain. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar mengambil keputusan untuk memerangi orang-orang murtad. Memang banyak sahabat-sahabat yang tidak setuju. Kata tak boleh, dah orang tu dah mengucap la ilaha illallah, kita tak boleh perang. Tetapi Sayyidina Abu Bakar punya hujah yang kuat daripada sunnah, daripada hadis Rasulullah SAW, maka akhirnya orang yang lain pun bersetuju dengan dia, dan dia mengambil keputusan, walaupun hampa tak setuju semua, aku akan mengambil tindakan. Itu maknanya ketua negara itu mempunyai hak untuk membuat keputusan jika sekiranya hujahnya itu berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah yang kukuh, yang kukuh. Dan mereka juga bincang tentang soal institusi kepimpinan. Di dalam
Buku-buku siasat syariah saya dapati bahawa mereka membincangkan soal kepimpinan negara. Ini bukan institusi yang boleh dipermain-mainkan, yang boleh diperlekeh-lekehkan. Karena pentingnya institusi ini dalam sesebuah negara Islam atau bahkan dalam masyarakat Islam, bukan untuk diperlekehkan, bukan untuk dipermainkan. Walaupun ia dapati lemah dan sebagainya, lemah mestilah kita perkukuhkan, kita perkuatkan dengan nasihat-nasihat ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat, tapi bukan untuk dipermainkan, diperlekehkan. Ya. Saya sebut tentang isu pembangkang dia. Ya. Kemudian mereka juga membincangkan soal kebijaksanaan dalam amalan politik ini. Ini adalah penting, ya. Kebijaksanaan sudah tentulah berdasarkan kepada ilmu, menguasai atau memahami waqi', realiti. Ya, fiqhul waqi' ini mestilah orang yang nak jadi pemimpin politik dan orang yang politik, terutama kader-kader politik atau pemimpin politik, mesti memahami waqi', realiti dalam sesuatu tempat itu. Dan ini adalah penting. Kalau kita tidak tahu realiti politik ini, jadi pemimpin politik, maka ia akan membawa kerosakan dan ketidakbijaksanaan. Dan mereka juga membincangkan tentang islahul mal, politik, political economy atau sebagai ekonomi politik, ya, islahul mal, umpamanya larangan bazir dan sebagainya, yang mereka bincangkan dengan begitu mendalam sekali. Ada Ibnu Abu Dunya menulis tentang islahul mal, membincangkan bagaimana kewajipan pemimpin, bagaimana kewajipan negara terhadap menjaga maqasidus syariah, salah satu daripada maqasidus syariah ini. Mereka bincangkan dengan begitu baik sekali. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan itu sebagaimana pentingnya di dalam masyarakat Islam dahulu, begitu juga ilmu-ilmu tentang siasat syariah ini penting bagi kita sekarang. Kerana berpolitik bagi mereka adalah ibadah. Kerana ia berkhidmat pada dakwah. Ya, berkhidmat pada dakwah, berkhidmat pada Islam, maka berpolitik itu adalah ibadah. Maka syarat-syarat untuk menjadikan kerja-kerja politik itu sebagai ibadah mesti berilmu. Semayang tanpa ilmu tak jadi. Macam tu jugalah berpolitik, mesti menguasai ilmu pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan politik. Kerana itu untuk menjadi seorang politik, maka dia mesti tahu tentang kedudukan politik itu, mesti tahu tentang negara Islam itu, mesti tahu tentang matlamat negara Islam dan sebagainya. Mesti memahami tentang hal itu untuk mereka berpolitik. Jadi ianya penting pada waktu itu dan penting pada masa sekarang dalam suasana kita di Malaysia. Ya. Kita hendaklah mengetahui situasi politik, situasi realiti status Malaysia dalam politik negara kita ini dari segi siasat syariah. Apa sebenarnya negara kita ini? Ya. Salah satunya saya bincangkan ialah Malaysia ini masyarakat majmuk. Yang tu yang ya. Masyarakat majmuk, bawa masyarakat majmuk, tak boleh buat ni, macam-macam masyarakat majmuk. Jadi rujukan dia masyarakat majmuk. Tapi dalam siasat syariah, masyarakat majmuk seperti mana zaman Rasulullah SAW bukan suatu realiti yang berterusan. Ya? Dia mesti ditukar. Ya? Dia mesti ditukar. Duk majmuk jadi alasan sampai jual semua hak orang Islam ni, apa dia? Takut nak buat tu bagi ni majmuk, kita majmuk. Majmuk bukan realiti yang berterusan. Kita mesti mengubahnya untuk menjadi realiti yang baru. Ya. Dalam kata kerja ni saya cadangkan supaya sekurang-kurangnya kita tak akan jadi satu Malaysia, mengarut satu Malaysia, melainkan jika penduduk Malaysia ini sekurang-kurangnya 80% mesti orang Islam. Ya. Jadi peranannya ialah dakwah. Ni dakwah duduk pinggir di sana. Dakwah, ya, bagi orang Islam adalah duduk di mainstream untuk memastikan bahawa masyarakat kita nanti 80% mesti Islam.
Jangan jadi majmuk sampai sampai hari kiamat. Berdosa kita. Iaitu kita harus berusaha untuk mengislamkan orang-orang bukan Islam. Mungkin kita khayal ni 80%. Khayal lah. Mudah aja. Soalnya hijrah tadi satu pengislaman. Kita jadikan dakwah mainstream dalam gerakan kita. Saya rasa tak payah sangat. Saya pengalaman dari pengislaman di Sabah. Dalam 3 tahun 7,000 saya islamkan. 7,000 orang. Maknanya pok-pok tu Kristian, tapi bukan dia tahu Kristian pun. Boleh untuk jadikan. Sekarang 65% orang Islam di negara kita, dalam 5 tahun atau 10 tahun, dalam 20 jadi 70%, boleh. Tapi kalaulah dakwah itu hanya duduk pinggir saja, memang tak boleh. Dakwah di kalangan pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi, ambil satu itu gerakan pengislaman di pusat-pusat pengajian tinggi, tak boleh, bukan tak boleh, tapi kerana kita tak jadikan dakwah itu berperanan penting sebagaimana politik kita nak dakwah berkhidmat pada politik. Yang tu yang kita salah besar. Yang kita perlukan ialah politik berkhidmat untuk dakwah. Parti politik ke, siapa ke, apa semua orang Islam, saya ingat kita boleh buat. Dulu saya dah pakat dengan Pekerti Pengajian Islam untuk UKM nak aturkan pengislaman, gerakan pengislaman di UKM. Orang-orang yang bagi orang-orang daripada Sabah ke Sarawak, orang-orang India ke apa ke semua, Sami Belu kata keluarga India mesti seorang doktor, seorang profesional. Kita tukarlah, tarik orang tu pada Islam, habislah. Tapi kena ada, bagilah duit sikit ni, bagi 200 ribu nak dakwah apa. Saya ingat JAKIM kena peruntukkan banyak ni untuk dakwah ni. Itu kena jadi penting tu. Hal lain-lain tu ialah khidmat untuk dakwah, tapi dakwah tu yang penting. Tak satu Malaysia nonsen. Satu Malaysia macam sekarang ni, satu Malaysia bagi saya nonsen. Sebab itu Najib buang saya kata macam tu. Dia tak buat tu. Pasal apa nonsen? Macam mana kita nak jadi satu Malaysia dalam suasana kontradiksi yang begitu banyak? Macam mana nak jadi Malaysia? Apa yang berlaku ialah apabila kita satu Malaysia, orang non-Muslim kata, kita sama rata semua, minta itu, kita duk bagi pula. Pembangkang pun duk bagi, yang kerajaan pun duk bagi. Bagi hak pada orang bukan Islam. Ini yang berlaku. Saya mintalah JAKIM supaya meletakkan dakwah itu untuk selamatkan Malaysia ni, untuk jadi betul-betul satu Malaysia. Janganlah pula yang kedua yang mudah cara mudah nak banyak orang Islam. Saya kata hijrah tadi. Bagilah kerakyatan pada orang Indonesia ke mana yang orang Islam tu, bagi ya. Setahun boleh berjuta tambah rakyat Malaysia. Apa salahnya bagi kat dia? Tapi yang cukup syarat lah. Kad merah banyak 20 tahun ni, bagi je lah. Jangan pula parti politik, parti orang Islam pula duk timbul pula, ni duk bagi nak main undi, kacau pula, halang pula orang duk usaha nak menjadikan orang Islam banyak. Pasal apa duk halang? Kalau saya pernah menyatakan pada pihak berkenaan, kalau DAP memerintah kita sepenggalnya, dia masuk orang Cina ke sana, lama kita tinggal 50-40%. Macam berlaku di rata-rata Singapura pun macam tu. Dia nak kekalkan majoriti dia bawa orang Cina tapi dia ambil yang bukan lekeh-lekeh lah, yang bagus-bagus dia bagi ke rakyat. Itu hijrah kan? Nak selamat Malaysia, hijrah lah. Saya cakap benar daripada orang Indonesia, dia kata, tuan-tuan banyak sangat orang, tuan-tuan banyak sangat orang di sana, sampai
apa 100 juta, 200 juta. Lu buat apa? Lu melepak di sini, baiklah pergi ke Malaysia. Banyak ke rakyat Malaysia yang beragama Islam. Tapi janganlah hampa hantar perompak-perompak. Kacau lah kami. Kan? Itu dia. Jadi ini siasat yang harus kita ambil sekarang ni. Jangan orang Islam duk kacau pula orang bagi kerakyatan pada orang Indonesia, maka kita duk kacau. Kita pula timbul, orang lain tak timbul pun. Kita pula duk timbul. Ni untuk masa depan kita. Satu Malaysia ke apa, Malaysia ke apa. Kalau bukan 80% penduduk, sekurang-kurangnya 80% daripada rakyat Malaysia ni beragama Islam, maka sedangkan tuan-tuan dan puan-puan dari segi perundangan, saya nak tekan dari segi perundangan perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia. Sebenarnya acuan itu, perlembagaan Malaysia ni bukan Lord Reid buat begitu saja. Dia adalah warisan daripada zaman Melaka dulu. Iaitu asas terasnya ialah kemelayuan dan keislaman. Kemelayuan dan keislaman. Kalaulah sekiranya kerajaan kita ataupun politik kita, sama ada kerajaan atau pembangkang, ikut perlembagaan itu, saya rasa selepas 50 tahun dah berlaku dah. Macam Dr. Burhanuddin kata dulu, rupa bangsa adalah Melayu, berteraskan Islam akan tercapai. Tak ada. Taklah timbul macam masalah macam sekarang. Kita nampak lemah, kita nampak terpinggir begitu saja. Saya masih berkeyakinan bahawa dua perkara politik umat Islam ni harus membanyakkan orang Islam sampai realiti masyarakat majmuk bertukar, berubah menjadi majoriti yang mutlak. Waktu itu kalau kita bergaduh pun dia orang tak boleh main kita. Sekarang dia ada pegang kuasa undi ni. Dia ada pegang kuasa undi. Macam tempat saya di Baling ada 2,000, 3,000 pengundi bukan Melayu. PAS dengan UMNO ni 50-50. Kalau orang-orang bukan orang Cina, orang India ni sokong PAS, PAS menang. Kalau sokong UMNO, UMNO menang. Barisan menang. Dia yang menentu. Dia 2,000 je. Tapi kalau kita dah majoriti besar, dia hanya terpinggir, duduk tepi kenukut tepi gantang, ya, tak apalah kita duduk bergaduh pun, tak jejas kita pun. Kalau dia tak jejas kita pun. Jadi ini akhirnya saya bawa pada berpolitik dari perspektif siasat syariah. Kita kena tukarlah cara politik kepartaian kita ni. Ya, macam mana pun kita kena berilmu lah. Kita ikut dasar siasat syariah, kena faham bagaimana kita nak politik dan sebagainya. Iaitu pertamanya bermanfaatkan dakwah, ya. Yang keduanya kenalah etika-etika politik dalam Islam ni. Jangan duk maki hamun orang, ya. Beretika politik, beradab, bersopan, nasihat lah. Kalau tak setuju berdasar kepada nasihat, ad-dinun nasihat. Kalau ikut etika-etika ni, kita tak bergaduh sampai jadi musuh ketat, sampai bagi salam pun tak jawab ni. Saya keluar daripada PAS masuk UMNO, bagi salam tak jawab. Saya suruh tangan macam tu, buat tak tahu macam tak ada. Oh, takkanlah sampai tak tu. Jadi politik apa macam ni? Politik. Jadi akhlak Islam, cakaplah benda-benda yang baik, benda yang kita yang sama, pandangan yang sama, patutnya sokonglah, benalah apa yang kita dah setuju, tak pertikai pun dalam masalah itu. Kemajuan ekonomi umat ke apa ke semua, kita bukan semua orang nak macam tu, orang Islam. Tapi janganlah pula sampai nak runtuh, sampai orang usaha pun bangkang semuanya tak betul. Bank Islam pun bangkang juga akhirnya. Universiti Islam pun dulu bangkang. Maaflah orang PAS Ismail. Bukan Tuan Haji Ismail tak lah macam tu. Tapi sampai macam tu ke kita berpolitik, permusuhan? Jadi itu tak betul, ya. Jadi akhirnya saya
daripada seminar ini saya cadangkan beberapa pelan tindakan. Terus dah bincang-bincang, dah lama dah bincang, kita buat pelan tindakan. Yang pertama sekali, kita melaksanakan, kita ilmu siasat syariah ni kita kena peluahkan. Orang banyak tak tahu, tak faham. Orang yang bercakap pasal politik, tanya siasat syariah, dia tak tahu apa pun. Politik ikut nafsu ya, banyak. So kita kena kembangkan ilmu ni. Macam mana kita kembangkan ilmu fiqh untuk sembahyang, untuk ibadat, untuk apa, untuk jalankan ekonomi Islam dan semuanya. Kita kena kembangkan ilmu siasat syariah supaya orang-orang kita, orang-orang Islam mengamalkan politik sebagai ibadah dan berdasarkan kepada etika-etika berpolitik dalam Islam, berdasar kepada ilmu, iaitu siasat syariah. Yang kedua, berusaha meletakkan dakwah sebagai aliran berada di arus perdana dalam pembentukan dan pembinaan minda masyarakat Muslim. Tahun 70-an waktu ABIM dulu agak momentum dia agak itu. Kemudian merosot parti politik pula itu. Saya selalu menyebut tentang yang mempengaruhi minda masyarakat kita dua golongan. Pasal mereka bekerja kuat. Pertama parti-parti politik, yang kedua artis. Cubalah tanya masyarakat kita minda dia. Setengah politik tak kira apa dah. Yang setengah pula tu idola dia ialah artis-artis. Pasal apa? Pasal mereka ni bekerja kuat siang malam. Kita nak bercakap di televisyen, linggang kangkung. Besok nak bercakap, barulah penerbit tu telefon kita, ni ada talk show ni nak minta sabar. Kita pun pilih linggang kangkung, tak ada sedia apa. Artis nak buat satu persembahan 3 bulan dia duduk latih. Mana ada berkesan? Yang mana berkesan? Kita cakap ke yang artis tu itu? Kerana dia bekerja kuat. Parti politik tak usah duk kira lagi lah. Siang malam saya pernah politik ni, pukul 3 duk main kat jalan lagi. Kerja tak berhenti, tapi kerja tak faedah. Jadi yang ketiga ialah berusaha meletakkan dakwah sebagai aliran. Ini peranan JAKIM sama, meletakkan dakwah di arus perdana. Kena bagi keutamaan pada dakwah dan ada matlamat memastikan orang-orang Islam dalam negara kita mesti sekurang-kurangnya 80%. Ketiga, berusaha menyatu padukan badan-badan dakwah ini. Saya duduk serut lama dah. Badan-badan dakwah Islam untuk memperkasakan gerakan dakwah balik. Momentum dakwah tu mesti berada di atas pada artis ke, pada ahli politik dan sebagainya. Mesti dakwah macam tahun-tahun 70-an. So, pelajar-pelajar universiti pendek kata trendnya adalah dakwah, dan mereka ini akhirnya jadi pengarah, jadi ketua pengarah macam-macam di jabatan-jabatan kerajaan, dan itu yang memudahkan lahirnya JAKIMnya. Mudah kerana mereka menguasai tempat-tempat ini. Saya tahu JAKIM nak minta duit di Kementerian Keuangan masa dulu lah, cukup mudah betul. Pasal mereka tak tanya dah, pergi bawa awak ni nak buat rancangan-rancangan ni, pakai dulu je. Pasal yang menguasai tempat-tempat tu ialah orang yang sudah diorientasikan dengan kepahaman Islam. Dia tahu. Jadi itu adalah penting. Yang keempat, saya cadangkan supaya kita berusaha menubuhkan majlis tertinggi dakwah bagi menyelaraskan kegiatan dakwah secara terancang di bawah naungan Raja-Raja Melayu. Ini peranan JAKIM lah. Buat kerja bentang majlis Raja-Raja Melayu. Saya pernah habis lah. Bentangkan majlis Raja-Raja Melayu, tubuhkan majlis tertinggi dakwah. Untuk kita gerakkan dakwah ini. Memberi tumpuan yang kelima, memberi tumpuan kepada pembentukan nilai-nilai Islam dalam amalan berpolitik ke arah kegiatan politik umat yang lebih sihat, berpegang kepada usaha memelihara kepentingan Islam dan umatnya, di samping memberikan nasihat-nasihat pada ahli-ahli politik supaya menghayati nilai-nilai tersebut dalam kerjaya politik mereka. Ini badan-badan dakwah ni kita bangkitkan persoalan-persoalan supaya umat Islam berpolitik secara siasat syariah. Dan momentum ini kita gerakkan supaya memberi kesedaran pada mereka.
Dan ini termasuklah juga kita kembangkan siasat syariah. Jangan 450 orang yang ada, tapi kita kena kembangkan sampai ke bawah-bawah. Yang keenam, merangka dan mewujudkan etika amalan berpolitik berdasarkan nilai-nilai Islam dan melakukan audit tahunan terhadap parti-parti politik. Ya. Kita bentukkan, kita wujudkan etika berpolitik ini, ya, muafakat pun boleh. Lepas tu kita buat macam orang-orang barat buat, ya. Orang barat buat, kalau hadir satu persidangan, lepas tu dia audit. Dia hantar laporan, buat laporan tahunan. Negara ini tak ikut standard hak asasi manusia. Negara ini begitu-begitu. Dia keluarkan laporan. Kita juga keluar laporan. Mana-mana parti politik tak ikut etika itu, kita keluarkan laporan. Biar orang tahu. Jadi dengan itu akhirnya mereka terpaksa adjust dengan etika-etika itu, kerana kita hantar laporan yang terperinci mengenainya. Ya. Jadi yang akhir sekali cadangan saya yang ketujuh ialah kita kena pergi menghadap Raja-Raja Melayu. Ya. Sampai JAKIM, mana kita pun pergi juga, badan-badan Islam ni pergi jumpa Raja-Raja Melayu, memberi taklimat mengenai penubuhan majlis tertinggi dakwah ni. Dan di JAKIM, macam JAKIM berusaha untuk hidupkan balik Kolej Islam Melaya, badan-badan lain berjumpa JAKIM, bincang kemudiannya, bawa pada majlis. Sekarang nak tubuhlah Universiti Islam Malaysia, ganti pada Kolej Islam Melaya dulu. Dengan cara macam ni, saya rasa majlis tertinggi ini pun boleh dilakukan dengan pimpinan JAKIM dan sokongan daripada badan-badan NGO Islam. Jadi itulah saja yang dapat saya bincangkan. Semoga kita sama-sama memberi input untuk kita sebagai plan bertindak kita yang seterusnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.